Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini insya-Allah kita menyambung pengajian kuliah mingguan kita menggunakan kitab Penziarah Kubur bukan penyembah kubur. Ini untuk menolak kekeliruan yang mula tersebar di kalangan fikiran sebahagian umat Islam yang menyangkakan amalan-amalan tertentu yang dilakukan oleh umat Islam yang lain di kuburan itu disangkakan sebagai menyembah kubur, padahal tidak demikian hakikat yang sebenarnya. Jadi kita lihat di muka surat 24 iaitu isu membaca Al-Fatihah dan membaca Al-Quran di kuburan. Ada orang yang tidak memahami dalil dalam masalah ini akan mengeluarkan kenyataan iaitu membaca Al-Quran tempatnya di masjid, bukan di kubur. Jadi ini kenyataan yang tidak tepat. Memang tidak dinafikan kalau masjid itu tempat yang sesuai untuk kita itu melakukan pelbagai ibadah, termasuklah ibadah membaca Al-Quran, itu tidak dinafikan. Tetapi tidak juga dalam masa yang sama, oleh kerana masjid itu adalah tempat yang sesuai untuk membaca Al-Quran, maka membaca Al-Quran di kubur itu terlarang. Tidak ada talazum, tidak ada kemestian yang demikian sebagaimana yang digambarkan dalam ayat membaca Quran itu tempatnya di masjid. Okey, betul, bukan di kubur. Itu tak betul, kerana berbeza dengan ibadah seperti ibadah haji. Ibadah haji itu perlu dilakukan pada tempat yang tertentu. Sekira-kira tidak sah, bahkan haram, merupakan bid'ah yang sayyi'ah kalau dilakukan ibadah haji itu bukan di tempat yang telah ditetapkan, iaitu di Baitullah. Misalnya wukuf tidak dilakukan di Arafah, itu tidak tepat. Maaf, ada pemberitahuan bahawa kita sudah sampai ke muka surat 35. Tetapi tak apa, kita move secara laju dari muka surat 24 ini, iaitu membaca Fatihah dan Al-Quran di kuburan ini disangkakan oleh sebahagian umat Islam ni sebagai terlarang. Padahal tidak demikian. Kalau kita lihat kepada dalil-dalil selepas daripada itu, memang ada dalil yang menyokong amalan membaca Al-Quran atau membaca Fatihah di kuburan. Misalnya di muka surat 25,
hadis riwayat Imam Al-Baihaqi rahimahullah taala dalam Syu'abul Iman daripada Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahawa beliau berkata, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Idza mata ahadukum fala tahbisuhu." Apabila meninggal salah seorang dari kamu, janganlah menahannya. Jadi jangan melengah-lengahkan urusan pengkebumiannya. Wa asri'u bihi ila qabrihi. Dan hendaklah bersegera membawanya ke kuburannya. Wal yuqra inda ra'sihi bi Fatihatil Kitab. Maka hendaklah dibacakan di bahagian kepala kuburan itu dengan Al-Fatihah, dan wa inda rijlaihi bi khatimati suratil Baqarah. Sementara di bahagian kakinya baca dengan penutup daripada suratul Baqarah, Amanar Rasul. Jadi ini merupakan contoh dalil yang menunjukkan bahawa sangkaan kononnya tak boleh membaca Al-Quran di kuburan itu merupakan satu pandangan yang keliru, bahkan bercanggah dengan dalil. Kalau kita lihat di muka surat 30, membaca Yasin di kuburan juga, itu termasuk di dalam amalan yang ada sandaran dalilnya. Misalnya diterangkan dalam kitab Syarhul Kawkabul Munir, wa min zalika ma qalahul majdu. Sebahagian daripada amalan itu apa yang disebut oleh Al-Majdu. Al-Majdu ini adalah gelaran kepada datuk kepada Imam Ibn Taymiyah. Kalau Imam Ibn Taymiyah itu gelaran beliau adalah Tajuddin, mahkota agama, Tajuddin Ibn Taymiyah. Sementara datuk beliau ulama besar dalam mazhab Hanbali digelar sebagai Majduddin, kemuliaan agama, atau disebut saja Al-Majdu. Jadi ketika mensyarahkan hadis Nabi SAW, Iqra'u Yasin ala mautakum, hendaklah kamu membaca Yasin ke atas yang mati dari kalangan kamu, yashmalul muhtadara wal mayyita qabla dafni wa ba'dahu. Maka apa yang disebutkan mauta itu, dia merakumi muhtadar. Muhtadar maknanya orang yang sedang hampir mati, orang yang nazak. Dan juga orang yang telah mati sama ada sebelum atau selepas dikebumikan. Berarti baca Yasin ketika jenazah itu berada, misalnya sedang menunggu untuk dibawa ke kuburan, boleh. Baca Yasin selepas jenazah itu telah dikebumikan juga, boleh. Dan yang sebelum dari mati, yakni nazak, itu kita baca Yasin, itu adalah majaz. Yang hakikatnya adalah mautakum itu merujuk kepada orang yang telah mati, tapi tidak menghalang kalau seseorang itu membaca Yasin kepada orang yang hampir meninggal dunia. Jadi baca Fatihah ada sandarannya, ada baca Yasin ada sandarannya, bahkan berzikir juga ada sandaran dan memberi manfaat kepada si mati, iaitu hadis Imam Ahmad bin Hanbal, boleh lihat di muka surat 31, yang mana Nabi SAW selepas mengebumikan sahabat baginda, iaitu Sayyidina Sa'ad bin Mu'adh radhiyallahu anhu, lalu Nabi SAW setelah menimbus kuburan itu, meratakan tanahnya, lalu Nabi SAW bertasbih, dan para sahabat juga ikut sama bertasbih dengan Nabi SAW. Lama sekali mereka bertasbih, subhanallah, 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 itu dilakukan itu di kuburan. Sedangkan ada orang-orang yang kurang faham isu ini, mereka menuduh bahawa amalan itu adalah bid'ah, tak ada dalil, dan mereka juga bertakbir, Allahu Akbar itu panjang sekali. Kemudian Rasulullah menerangkan kenapa baginda melakukan tasbih dan takbir itu, kerana ingin membantu kepada sahabat baginda yang baginda SAW labelkan sebagai Al-Abdus Soleh, hamba yang soleh, tapi masih dihimpit oleh kuburan. Jadi dilakukan zikir itu sehinggalah Allah melegakan himpitan kuburan itu ke atas Sayyidina Sa'ad bin Mu'adh radhiyallahu taala anhu. Kemudian ziarah ke makam kerabat dan sahabat itu memang sunnah, lihat di surat 32 dan ke atas, ya. Jadi hari ini kita sambung di muka surat 35. Dari mana datangnya asal muasal
tuduhan penyembah kubur ni. Sekarang ni sewenang-wenangnya ya, orang-orang yang jahil dan orang-orang yang gopoh, mereka bila lihat gambar misalnya Habib sekian ada di sisi kubur, Habib sekian sedang berdoa di sisi kubur, lalu mereka dengan tidak ada rasa bersalah menuduh saudara seagama mereka ni sebagai penyembah kubur. Padahal kita semua sedia maklum bahawa menyembah selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala itu haram dan orang yang melakukannya menjadi kafir, menjadi musyrik. Jadi bila dia menuduh orang-orang atau habib-habib yang berada di sisi kubur, yang berdoa di sisi kubur, yang bertasbih di sisi kubur, bertakbir di sisi kubur dan sebagainya itu, mereka tuduh sebagai penyembah kubur, berarti mereka menuduh orang-orang Islam ni sebagai orang kafir, musyrik. Ini adalah satu penyakit yang bahaya ya. Cuba lihat ayat 35. Kita tidak akan pernah menemukan kalimah keji kuburiyun, iaitu penyembah kubur pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada masa tabi'in dan pada masa ulama salaf. Mereka yang suka menuduh orang penyembah kubur ni, mereka mendabik dada kononnya dalam agama ni mereka mengikut salaf, sehingga mereka menggelarkan diri mereka sebagai salafi. Salafi berarti pengikut salaf. Tapi malangnya banyak sekali perkara yang mereka pegang dan mereka lakukan itu tidak ada sandaran daripada generasi salaf. Jadi dakwaan kosong semata-mata. Kita ikut salaf, tak ikut pun. Salaf tak ada menggunakan label kuburiyun, penyembah kubur ini. Tuduhan itu sebenarnya adalah ucapan bid'ah yang dilakukan oleh penuduh bid'ah sendiri. Dia label ke orang buat amalan bid'ah di kubur, tapi dia sebenarnya yang buat bid'ah yang sayyi'ah dalalah, bid'ah yang buruk lagi sesat, ketika mana dia melabelkan penziarah kubur itu sebagai penyembah kubur. Satu perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh generasi salafus salih. Jadi ayat yang diarahkan sebagai penyembah kubur ni, biasalah ya, ajaran-ajaran menyeleweng ni banyak sahaja yang sebenarnya mereka tidak menolak kepada Quran dan Sunnah. Tidak timbul isu mereka itu menolak Quran dan Sunnah. Banyak ajaran-ajaran sesat timbul daripada mereka itu menyalah tafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Mereka salah tafsir atau salah letak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari situ banyak timbulnya ajaran sesat. Kalau yang tolak Quran Sunnah itu memang jelas-jelas sesat, bahkan itu sudah bawa kepada kafir ya kalau sampai menolak Quran dan Sunnah. Tapi yang menyeleweng ni banyak sekali yang berpunca dari salah tafsir kepada ayat Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berikut ini adalah sebahagian ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ditujukan itu kepada orang-orang kafir, penyembah berhala, kepada yang menyembah malaikat dan sebagainya. Namun malangnya oleh kelompok Wahabi ini diselewengkan makna ayat itu dan ditujukan kepada umat Islam yang bertauhid. Sepatutnya ayat itu tuju kepada penyembah berhala. Orang Islam yang menyembah Allah pula dihentam dengan ayat yang sama, ataupun orang yang menziarah kepada mahkam para ulama pula yang dihentam dengan ayat yang sama. Misalnya firman Allah Ta'ala, وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Baik. Surah Ibrahim ya. Jadi ayat ini kalau kita terjemahkan, ketika mana Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, Rabbi'j'al, wahai Tuhan, jadikanlah negeri ini aminah, ya, negeri yang aman ya, yang selamat, dan jauhilah diriku dan zuriat keturunanku daripada menyembah berhala. Jadi jelas sebenarnya sepakat
Tidak timbul orang Islam menolak ayat Quran ini. Semua sepakat kalau perbuatan menyembah berhala itu adalah perbuatan yang haram dan syirik. Tetapi malangnya golongan Wahabi ini mereka mengambil ayat ini lalu memasang kepada orang-orang Islam yang tidak menyembah berhala, orang Islam yang menyembah Allah. Ha, Cuma oleh kerana mereka itu rajin berziarah ke makam para wali, ke makam para nabi, berdoa di sana, bertabaruk, mengambil berkat dan sebagainya, lalu dipasang ayat Quran ini secara zalim oleh golongan ini terhadap umat Islam yang melakukan amalan-amalan tersebut. Wahai Tuhan, sesungguhnya berhala-berhala ini telah menyesatkan ramai daripada kalangan manusia. Maka barang siapa yang mengikuti aku, yang mengikut jalan tauhid, sesungguhnya dia dari golongan aku. Dan barang siapa yang engkar, uh, tidak mahu ikut kepada aku, sesungguhnya engkau lah yang maha pengampun, lagi maha pengasihani, maha penyayang. Jadi ayat ini memang benar. Dan memang perbuatan menyembah berhala itu tertolak, syirik. Tetapi kalau sampai disamakan dengan orang yang ziarah kubur, orang yang berdoa di tepi kubur, orang yang bertabaruk, istighosah dengan orang-orang dalam kubur, ini adalah satu bentuk kezaliman. Kerana meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, dan ini kezaliman yang serius. Kerana meletakkan ayat Al-Quran itu bukan pada tempatnya. Demikian firman Allah SWT. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ. Surah Saba, iaitu Allah Ta'ala berfirman, hari yang Allah menghimpunkan mereka ke semua sekali. Lalu malaikat berkatalah kepada orang yang dihimpunkan itu, hari itu Allah Ta'ala berfirman kepada para malaikat, adakah ini adalah golongan yang menyembah kepada kamu? Orang-orang kafir ni menyembah pada malaikat. Lalu para malaikat menjawab, Subhanak, maha suci engkau. Anta waliyuna, engkaulah yang merupakan penolong kami. Min dunihim, bukannya mereka, bukannya orang yang menyembah itu. Balkanu ya'budunal jin. Bahkan sebenarnya mereka itu telah menyembah jin, kerana mereka ni terpedaya dengan mainan jin yang mungkin memberikan pertolongan kepada mereka. Lalu mereka menyangkakan itu adalah pertolongan dari malaikat, dan mereka menyembah kepada malaikat, yang sebenarnya adalah tipu daya daripada makhluk jin. Aksaruhum bihim mu'minun. Kebanyakan daripada orang-orang kafir ini, mereka itu percaya kepada tipu daya yang dilakukan oleh bangsa jin. Sebab itulah, walaupun memang dari segi asasnya tidak sampai syirik, kalau asasnya itu hanya meminta tolong kepada jin, kerana kalau semata-mata meminta tolong kepada jin itu automatik menjadi syirik, itu mustahil dilakukan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Dia mengarahkan jin untuk menolong buat ini, menolong buat itu, tapi tetap berisiko tinggi untuk orang-orang biasa. Kalau Nabi Sulaiman kita tidak masalah, kerana seorang Nabi, seorang Rasul yang maksum. Jadi boleh saja dia minta tolong jin buat itu, buat ini, tapi tidak menjejaskan. Masalah kalau orang biasa, kalau kononnya nak minta tolong jin buat ini, buat itu, dibimbangi nantinya dia itu terpedaya dengan tipu daya jin, membawa dia kepada menyembah selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, wal iyad billah. Kemudian firman Allah Taala lagi, Usyurul ladzina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'budun
وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ. Kumpulkanlah orang-orang yang zalim itu bersama dengan pasangan-pasangan mereka dan apa yang mereka itu menyembah. Jadi di hari akhirat semuanya akan dimasukkan ke dalam neraka, ya. Yang menyembah, yang disembah, ya, sama-sama masuk ke neraka. Maka seritlah mereka ke jalan neraka. Surah Az-Zukhraf, ya. Dan tanyalah kepada yang telah kami utuskan sebelum daripada kamu, daripada kalangan rasul-rasul kami, adakah kami menjadikan selain daripada Ar-Rahman, yakni selain daripada Allah itu, Tuhan-Tuhan yang disembah? Was'al man arsalna min qablika, tanyalah kepada mereka yang diutuskan sebelum daripada kamu, yakni para rasul yang terdahulu, aja'alna min dunir rahmani alihatan yu'badun, adakah dijadikan selain daripada Allah, Ar-Rahman tu salah satu daripada nama Allah, alihatan, ya, Tuhan-Tuhan untuk disembah, tidak, dan sebagainya. Jadi ayat-ayat ini sebenarnya sepakat, ya, antara kita Ahli Sunnah wal Jamaah dan juga golongan Wahabi, sepakat menerima dan akur, kepada ayat-ayat Al-Quran, ya, yang dibacakan sebentar tadi. Tetapi masalah dengan golongan Wahabi, ya, ayat Quran ini yang bercerita tentang orang musyrikin penyembah berhala, mereka ambil dan mereka letak hempuk di atas kepala orang Islam, yang menyembah Allah, tetapi rajin pergi berziarah ke kubur, berdoa di sisi kubur, bertabaruk, bertawasul dan beristighasah. Lalu itu pula yang mereka pasang ayat-ayat kecaman terhadap syirik ini, dipasang ke atas orang-orang Islam yang sebenarnya tidak melakukan kesyirikan. Dan lain-lain ayat, ya. Dari beberapa ayat ini tidak terdapat satu pun ayat yang menyatakan bahawa berdoa di mahkam dan berziarah ke makam ulama adalah menyembah selain daripada Allah. Itu hanya salah faham mereka. Itu hanya su'uzon, ya, sangkaan buruk daripada mereka. Ayat tidak ada menyebutkan demikian. Ayat-ayat yang menjelaskan, ya, orang kafir menyembah berhala, menyembah jin, menyembah selain Allah, inilah yang dijadikan dalil, kononnya oleh golongan ini untuk mengkafirkan orang yang ziarah kubur, yang menziarah kubur para ulama. Padahal pada penziarah di kalangan umat Islam ini, itu semuanya itu bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perangai macam ni ada persamaan, ya, identik dengan golongan Khawarij. Bagi mereka yang gemar menyalahgunakan, ya, ayat-ayat Quran yang diturunkan bagi kaum kafir lalu diarahkan kepada kaum mukminin, bukan berarti tidak memiliki risiko sama sekali, sehingga mereka selalu sesuka hati menyampaikan ayat-ayat tersebut. Bagi sahabat Nabi, iaitu Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, perilaku sedemikian, ambil ayat Quran yang turun pada orang kafir, pergi hempuk atas kepala orang Islam, di sisi sahabat Nabi, itu adalah ciri-ciri golongan Khawarij, ya. Sebab itu Wahabi ini dikelaskan oleh para ulama empat mazhab sebagai Khawarij. Dan saya perhatikan di zaman kita ni, masih ramai di kalangan ustaz-ustaz pun yang tak perasan hakikat ini, sehingga mereka mengatakan Wahabi pun Ahli Sunnah wal Jamaah. Cuma dia kasar sedikit lah, dia bahasa dia tu ganas sikit lah, tapi dia masih Ahli Sunnah wal Jamaah. Tidak, Wahabi bukan Ahli Sunnah wal Jamaah. Wahabi adalah Khawarij. Ciri-ciri Khawarij itu ada pada mereka. Cuba lihat dalam riwayat Imam Bukhari rahimahullah ta'ala disebutkan, babu qatlil khawariji wal mulhidin ba'da iqamatil hujjati alaihim, satu bab membincangkan tentang membunuh orang-orang Khawarij dan orang-orang yang mulhid, ataupun berperang, memerangi orang Khawarij dan orang yang mulhid, yang mengingkari kewujudan Allah Ta'ala.
selepas telah ditegakkan hujah kepada mereka, dah diterangkan dan didakwah kepada mereka, mereka masih lagi dengan sikap mereka, maka diperangi. Firman Allah Ta'ala. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِّلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ. Dan firman Allah Ta'ala, tidaklah Allah Ta'ala itu menjadikan sesat sesuatu kaum itu selepas Allah memberi hidayah kepada mereka, sehinggalah Allah menerangkan kepada mereka apa yang mereka perlu jauhi. Wa kana bnu Umar yarahum syirara khalqillahi wa qala innahum muntalaqu ila ayatin nazalat fil kufari wa ja'aluha 'alal mu'minin. Adalah Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma melihat golongan Khawarij ini adalah seburuk-buruk manusia, ataupun seburuk-buruk makhluk Allah. Dan beliau menerangkan kenapa orang Khawarij ini adalah seburuk-buruk makhluk Allah. Kerana mereka ini pergi kepada ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan untuk menceritakan perihal orang-orang kafir, lalu mereka menjadikan ayat Quran itu sebagai satu hentaman terhadap orang-orang yang beriman. Ini perangai Khawarij. Jadi silsilah tuduhan penyembah kubur ini, kalau kita trace back tuduhan kuburiyun, penyembah kubur ini, kita akan lihat akan datang kepada Al-Imam Ibn Taymiyah. Beliau digelar sebagai Taqiyuddin. Maaf tadi saya sebut Tajuddin. Gelaran beliau adalah Taqiyuddin, orang yang bertakwa agama. Atau orang yang menjaga agama. Kalau di dalam Al-Quran maupun hadis hanya menyebut istilah menyembah selain Allah dengan kalimah penyembah berhala, ataupun penyembah matahari, ataupun penyembah malaikat, ataupun penyembah ciptaan Allah yang lain, maka bagi Wahabi, mereka menyebut istilah baru yang tidak ada dalam Al-Quran maupun hadis yang dikenal dengan kuburiyun, penyembah kubur. Jadi mereka sudah buat satu rekaan baru. Kerana Nabi Muhammad SAW sendiri baginda tidak pernah menggunakan bahasa ini. Maka jelas istilah tersebut adalah bid'ah yang dalalah, perkara baru yang sesat. Kalau semata-mata Nabi SAW tidak pernah menggunakan, itu masih okey-okey lagi. Misalnya Nabi SAW tidak menggunakan istilah Qadariyah ataupun Jabariyah ataupun Mu'tazilah. Cuma Nabi SAW menerangkan ciri-ciri, misalnya ciri Qadariyah al-mukazzibun bil aqdar, golongan yang mendustakan takdir. Tapi Nabi tidak sebutlah Qadariyah ataupun Jabariyah. Tetapi masalahnya bukan saja istilah kuburiyun itu bid'ah, tidak ada di zaman Nabi SAW, konsepnya juga bid'ah. Menuduh orang-orang Islam yang ziarah kubur itu sebagai penyembah kubur, itu bid'ah yang sayyi'ah dalalah. Itu bid'ah yang buruk dan sesat. Jadi kalau kita trace back silsilah tuduhan penyembah kubur ini, akan bertemu kepada Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullah, yang meninggal dunia pada tahun 728 Hijrah. Hayat beliau antara 661 Hijrah dan meninggal dunia pada tahun 728 Hijrah. Jadi kalau orang yang kata Al-Imam Ibn Taymiyah itu adalah salaf, tak betul. Beliau adalah daripada generasi khalaf. Cuma beliau kerap mendakwa kononnya fatwa beliau ni lah, fatwa salaf, itu adalah. Tapi beliau sendiri bukan salaf. Jadi Al-Imam Taqiyuddin Abul Abbas Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam bin Abdullah bin Abil Qasim bin Muhammad Ibn Taymiyah. Jadi ke atas tu yang sebenarnya gelaran Ibn Taymiyah itu. Tapi lekatlah beliau sebagai Ibn Taymiyah Al-Hafid, Ibn Taymiyah yang cucu, sementara datuk beliau ulama Hambali Ahli Sunnah wal Jamaah itu adalah Ibn Taymiyah Al-Jad. Itu Ibn Taymiyah yang versi datuknya. Itu Majduddin, beliau adalah Taqiyuddin. Beliau adalah seorang ulama, itu tidak dinafikan. Bukan mentang-mentang misalnya kita tak setuju dengan Imam Ibn Taymiyah lalu kita kata Ibn Taymiyah itu jahil, beliau ni bukan ulama. Tak betul. Kerana status beliau sebagai ulama itu tidak dipertikaikan hatta oleh ulama-ulama yang menolak beliau.
memang mengakui beliau itu adalah ulama. Dan dikenali dengan keilmuannya. Namun, malang sekali, beliau memiliki banyak pemikiran yang bertentangan dengan majoriti umat Islam, bahkan bertentangan dengan ijma', yakni kesepakatan para ulama. Menurut menurut Al-Hafiz, Al-Imam Waliyuddin Al-Iraqi rahimahullah ta'ala, Ibn Taymiyah ni ada sekitar 60 perkara, 60 isu, 60 masalah yang mana beliau ni mempunyai pandangan yang melanggar ijma' para ulama. Dan yang lebih serius, pelanggaran itu bukan hanya confined, terhad atau terbatas kepada isu-isu furu', isu-isu hukum hakam, bahkan melarat kepada isu-isu usul, iaitu usul itu maknanya isu akidah juga. Al-Imam Ibn Taymiyah mempunyai fatwa yang bercanggah dengan ijma' para ulama. Waliyadzubillah. Jadi beliau inilah, kalau kita trace, kita cari daripada mana datang istilah kuburiyun ini, akan bertemu kepada beliau. Apa yang beliau tulis dalam kitab Ar-Raddu alal Mantiqiyin, menolak golongan-golongan yang menggunakan mantik. Kata beliau, wa hakadzal musyrikuna fi zamanina. Tengok ya. Dia nak melabelkan orang Islam pada zaman dia itu sebagai musyrik di zaman itu. Kalau musyrik zaman Nabi SAW itu jelaslah penyembah-penyembah berhala. Tapi musyrik zaman Nabi Taimiyah ini adalah orang Islam. Wa hakadzal musyrikuna fi zamanina alladhina yad'una ghairallahi kasyuyukhil ghaibina wal mauta tatasawwaru lahumus syayatinu fi suwari syuyukhi hatta yazunnu anna asy-syaikha hadara wa anna Allah sawwara ala suratihi malaka. Kata Al-Imam Ibn Taymiyah, dan beginilah hal keadaannya orang musyrik pada zaman kita, yang mana orang musyrik ini mereka berdoa menyeru kepada selain daripada Allah. Jadi terhenti di situ. Sebab maknanya menyeru kepada Allah tu dia bagi contoh seperti menyeru pada syekh-syekh yang gaib, mana syekh yang tak ada di depan dia. Padahal semata-mata menyeru kepada makhluk walaupun tidak berada di hadapan tidak menjadikan orang itu menyembah makhluk itu. Ini kekeliruan. Semata-mata menyeru dianggap menyembah. Dan juga yang telah meninggal dunia. Kerana di sisi kita Ahli Sunnah wal Jamaah, bahkan sepatutnya itulah di sisi orang Islam, meninggal dunia itu tidak berarti sudah tak wujud. Masih boleh bercakap dengan orang yang telah mati, bahkan itu dilakukan oleh Rasulullah SAW sendiri. Bagi salam itu pun, kan bila kita itu menziarahi ke kubur, kita disunatkan memberi salam kepada orang mati. Assalamualaikum. Atau Assalamualaikum. Salam ke atas kamu atau salam ke atas anda. Bukan Assalamualaikum. Salam ke atas mereka. Atau Assalamualaikum. Salam ke atas perempuan itu. Tidak. Assalamualaikum. Ya ahla dari qaumin mu'minin. Begitu kan? Kita bagi salam direct kepada mereka. Itu tidak berarti syirik. Dan kata Al-Imam Ibn Taymiyah lagi, syaitan itu merupa kepada mereka itu dalam bentuk syekh-syekh sehingga mereka menyangkakan bahawa syekh itu hadir. Dan kata Al-Imam Ibn Taymiyah, Allah menjadikan atas rupanya itu satu malaikat. Ini kata Imam Ibn Taymiyah, kononnya adalah sangkaan orang yang berdoa tadi ataupun orang yang istighosah tadi. Kata dia menyangkakan bahawa syekh itu hadir, bahawa Allah merupakan dalam bentuknya satu malaikat, dan itu adalah kerana berkat doanya. Hanya saja yang tergambar kepada mereka itu adalah syaitan, kata Imam Ibn Taymiyah, daripada syaitan-syaitan. Wa hadha mimma na'lifu annahu btuliya fi zamanina,
wa ghairi zamanina khalqun kathir. Jadi Al-Imam Ibn Taymiyah mendakwa kononnya terpedaya dengan gambaran syaitan ini ramai di kalangan orang di zaman beliau dan juga di zaman lain. A'rifu minhum adada. Saya kenal, kata Al-Imam Ibn Taymiyah ni, beberapa orang. Wa a'rifu min dhalika waqa'i'a muta'addidatan. Dan saya juga tahu beberapa kejadian. Wasyayatinu aidha tudillu ubadal kubur. Maka syaitan juga menyesatkan penyembah-penyembah kubur. Jadi kita lihat inilah gambaran yang ada pada pemikiran Al-Imam Ibn Taymiyah, bahawa orang yang pergi ke kuburan para wali, para syekh itu sama seperti orang yang menyembah kubur. Lalu katanya disesatkan oleh syaitan. Kama kanat tudillul musyrikina minal Arab wa ghairihim. Sebagaimana syaitan pernah menyesatkan orang-orang musyrikin di kalangan orang Arab dan juga kalangan orang-orang bangsa lain. Jadi Imam Ibn Taymiyah mendakwa macam itulah juga syaitan menyesatkan orang-orang Islam yang pergi menziarahi ke kuburan dan juga berdoa, bertabarruk, ambil berkat, tawassul, istighasah, dianggap sama saja seperti orang musyrik yang menyembah berhala. Lalu dia menyebut lagi dalam kitab Iqtida'us Siratal Mustaqim, ini memang betul-betul dia sebut wa amal kuburiyun. Adapun orang-orang kuburan, yakni orang-orang penyembah kubur, fa innahum idza stujiba lahum nadiran fa inna ahadahum yad'ufu tauhiduhu wa yaqillu nasibuhu min rabbih. Jadi kata dia, apabila orang itu pergi berdoa di sisi kubur, lalu Allah perkenankan doa dia, jarang-jaranglah kata dia. Perkenan doa itu pun jarang-jarang, nadir. Maka salah seorang daripada mereka itu, yang bila dia berdoa di sisi kubur Allah perkenankan, maka menjadi lemah tauhidnya, kata Imam Ibn Taymiyah. Dan menjadi kurang habuannya daripada Tuhannya. Wala yajidu fi qalbihi min zawqi ta'amil iman. Dia tidak terasa dalam hatinya itu perasaan manisnya iman, kelezatannya iman tu, karenanya dia tu tak rasa. Maka yajiduhu sabiqun al-awwalun, sebagaimana kemanisan iman itu dirasai oleh orang-orang yang terdahulu, ya. Wala'allahu la yakadu yubaraku lahu fi hajatihi Allahumma ila ayyafu wallahu anhum bi adami ilmihim. Dan kata Al-Imam Ibn Taymiyah lagi, barangkali dia itu tidak diberi keberkatan pun pada hajatnya yang dia minta itu, melainkan kalau Allah memaafkan dia kerana dia tidak ada ilmu. Bi anna dzalika bid'atun. Dia tidak tahu bahawa perbuatannya itu bid'ah. Ini dakwah Imam Ibn Taymiyah lah. Fa innal mujtahida idza akhta'a asabahu Allahu 'ala ijtihadihi wa ghafara lahu khata'ah. Jadi kata Imam Ibn Taymiyah, kenapa ada kemungkinan Allah ampunkan itu? Sebab orang mujtahid apabila dia tersilap pada ijtihad dia, Allah masih memberi pahala kepada dia. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW lah, ya. Dan Allah mengampunkan kesalahannya. Jadi ini punca istilah kuburiyun ataupun penyembah kubur ini. Setakat data yang ada ini, kalau kita trace back, kita undur ke belakang, itu tidak akan sampai kepada generasi salaf. Tidak ada generasi salaf itu menuduh umat Islam sampai penyembah kubur. Yang ada adalah bermula daripada Al-Imam Ibn Taymiyah, ya, pada kurun ke-8 Hijriah. Wallahu alam, nanti kita akan sambung lagi. Saya akan lihat kalau ada sebarang soalan. Baik, tidak ada. Jadi next, insya-Allah kita akan mulai di muka surat 40, ya. Di muka surat 41. Yang mana Al-Imam Ibn Taymiyah mendakwa tak boleh berdoa di sisi kuburan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama natarada bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal